قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sesungguhnya berjalan di jalan wusul kepada Allah adalah sifat orang-orang mukmin yang saleh. Oleh kerana itu para nabi dan rasul diutuskan dan kepadanya para ulama serta mursyid menyeru agar manusia meningkat daripada kerendahan, kebendaan dan kehaiwanan kepada kedudukan insaniyah dan malakiyah serta mengecapi nikmat dekat dan lazat berjinak dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pertama selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Haqa'iq Anit Tasawuf karangan Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam bab yang ketiga, awalan bab yang ketiga berkenaan dengan jalan wusul kepada Allah, jalan untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Wusul dengan makna sampai. Fulanun wasil, si fulan tu orang yang sampai. Sampai sebagaimana yang kita sebut dalam kuliah yang lepas bukan maknanya sampai jasad, tapi diserangkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam rangkap hikamnya yang ke-213. Dia menyebutkan makna sampai kepada Allah Ta'ala itu dengan makna sampai ilmu. Kita tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sudut sifatnya, dari sudut af'alnya. Bila kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makna yang demikian itu, dipanggil orang yang sampai, orang yang wasil. Maka orang awam macam kita, orang awam macam kita ni, usul pada Allah Ta'ala melalui jalan ilmu, melalui jalan kita mengaji, melalui jalan kita menuntut ilmu. Kita kenal Allah Ta'ala, sifat-sifatnya, af'al-af'alnya. Maka kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimana. Adapun orang yang salik, orang yang salik ni maknanya orang yang telah memulakan perjalanan dia. Maka orang ini sampai kepada Allah Ta'ala melalui jalan rasa. Zauq dipanggil. Rasa di dalam hati dia. Kedekatan ataupun jinak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sambungan pada malam ininya dia sebut jalan wusul ni, berjalan di jalan wusul kepada Allah Ta'ala ni adalah merupakan sifat orang-orang mukmin yang soleh. Mana-mana orang mukmin mesti kena ada cita-cita nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Kalau tak ada cita-cita nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, maka tidak seorang mukmin, seorang yang kena kekasih, tak nak pergi dekat ke dengan kekasih. Nak pergi dekat sangat-sangat, duk tunggu tarikh. Orang kata PKP ni tunggulah dulu. Nak juga. Nak kahwin juga kok mana pun. Tak apalah, online pun online lah, dia kata. Mu online supaya dia duduk negeri lain tak boleh rentas. Mu duduk negeri lain tak boleh rentas. Tak apalah asal aku bergelar suami. Tu kekasih dipanggil. Tak boleh nak pergi. Nak pergi. Sanggup mari tu.
Sanggup mari daripada mana? Daripada selatan negara kita. Nak pergi ke mana? Ke utara negara kita. Sangguplah gigi. Rasa jauh sangat kita temu tengah-tengah. Mana? Kuala Lumpur. Yang ni turun ke Kuala Lumpur, yang sana pun turun ke Kuala Lumpur, bertemu. Orang yang berkasih pasti ada perasaan tu nak bertemu dengan kekasih. Allah ni adalah mahbub bagi orang yang beriman. Kekasih bagi orang yang beriman. Siapa orang beriman? Kita lah. Maknanya kena ada cita-cita dalam diri kita nak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Tu yang duduk buat amal tu. Amal dengan cara semayang, amal dengan cara berzikir, amal dengan cara baca Quran, amal dengan buat jariah, buat sedekah, buat baik, itu ini dan sebagainya. Semua tu adalah jalan nak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu di antara kita tu beza pula. Rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Orang ni rasa dekat sangat dengan Allah Ta'ala. Orang ni rasa tak berapa dekat lagi. Orang ni ketika duduk dalam ibadat je rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Luar daripada ibadat tak berasa ada Tuhan. Orang ni berasa duduk dalam masjid teringat pada Allah Ta'ala. Keluar tangga masjid dekat tak teringat lah pada Tuhan je. Keluar je masjid ambil selipar orang dah. Duduk dalam masjid ni molek-molek. Orang duduk dengar orang mengajar, ingatlah pada Allah Ta'ala. Keluar di tempat motor tu, duduk tengok motor mana aku nak ambil orang ni. Ada orang yang macam tu. Jadi setiap orang yang beriman disebut sini mesti ada cita-cita nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Jadi nak cerita pada kita, jalan yang dibuat oleh ulama-ulama tasawuf adalah jalan walaupun kita nampak pada zahirnya berbeza, matlamat dia adalah satu. Nak bawa semua manusia ni dekat dengan Allah, menghampirkan diri pada Allah Ta'ala, ataupun kita panggil taqarrub ila Allah, dekat dengan Allah. Baik. Oleh kerana itu para nabi dan rasul diutuskan, dan kepadanya para ulama serta mursyid menyeru agar manusia meningkat daripada kerendahan kebendaan dan kehaiwanan kepada kedudukan insaniyah dan malakiyah, serta mengecapi nikmat dekat dan lazat berjinak dengan Allah. Untuk tujuan ni, untuk tujuan mengenal Allah Ta'ala ni lah maka Nabi diutus. Nabi tak mari ajar pada kita untuk mengenal selain daripada Allah. Tak ada kata mari nak suruh kenal negara Saudi katakanlah. Nak suruh kenal Mekah, nak suruh kenal Madinah, ataupun nak suruh kenal bangsa Arab. Tidak, nak suruh kenal Allah Ta'ala. Mari ajar manusia untuk kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui jalan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar. Dalam Quran dicerita pula oleh Nabi sebagai syarahannya di dalam hadis-hadis dia. Semua tu adalah jalan nak bawa manusia ni mengenal pencipta, mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dah Nabi tugas dia adalah bawa manusia ni kenal Tuhan, sehingga tuan-tuan boleh lihat dalam kisah-kisah para sahabat macam mana sahabat ni jadi orang yang sangat-sangat kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada seorang sahabat kan nama dia Rib'i. Baca dia Rib'i. Rib'i bin Amir. Rib'i bin Amir. Dalam kisah peperangan apa? Dalam kisah peperangan Ghazwah Al-Qadisiyah. Peperangan Al-Qadisiyah. Masa tu Islam bertembung dengan kerajaan Rom. Kuasa besar dunia pada masa tu. Tembung dengan kuasa besar dunia iaitu Rom. Pembesar Rom nama dia Rustum. Kalau kita orang Melayu nama dia Rustam. Orang Melayu dia bubuh nama Rustam. Eja sama je. Orang Arab panggil Rustum. Tu Qaidur Rom, pemimpin besar Rom pada masa tu. Jadi Rustum ni dia minta sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas hantar seorang wakil. Kita bincang.
Kita bincang. Kalau tak boleh bincang dah berlaku peperangan. Hantar seorang wakil untuk kita berbincang. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun hantar seorang sahabat yang bernama Rib'i bin Amir At-Tamimi, kalau tak silap. Rib'i bin Amir At-Tamimi. Baik. Bila Rib'i bin Amir At-Tamimi ni gi nak bertemu dengan Rustam. Kerajaan Rom pada masa tu kerajaan besar. Kaya raya kerajaan Rom pada masa tu. Jadi dia nak sambut wakil daripada daripada Islam ni, maka dia nak tunjuk bahawa dia ni sebuah kerajaan yang hebat. Dia pun letak segala perhiasan yang ada. Dengan tempat-tempat duduk ni disalut dengan sofa-sofa ni, kain alas sofa tu ataupun alas kerusi itulah, sofa itulah disalut, ditenun dengan emas. Kemudian laluan perjalanan nak sampai ke singgah sana Rustam tu, kapek-kapek yang disalut dengan emas. Semua alat-alat kemewahan ditunjukkan, nak tunjuk dia ni hebat. Rustam ni nak tunjuk bahawa kerajaan dia adalah kerajaan besar, kerajaan hebat. Dan yang menunggu di depan tu adalah tentera-tentera dia. Nak sambut seorang je nama Rib'i bin Amir. Tapi nak ceritanya Rib'i bin Amir ni seorang yang sangat luar biasa jiwa dia. Turun kuda, berjalan nak menuju kepada kepada Rustam dalam keadaan dia bertongkat dengan anak panah. Habis semua yang yang dihampar oleh Rustam ni, habis dia dicocok. Kalau kapek teman ni dicocok dengan dengan pedang dia, dengan anak panah dia. Banta-banta yang diletak di tepi-tepi tu habis. Ni al-mutakabbir, at-takabburu 'alal mutakabbiri sadaqah, Nabi sebut. Bila orang tu takabbur, maka kita takabbur atas orang yang takabbur, Nabi kata itu sedekah. Tak ada lah orang yang paling takabbur sekali orang kafir. Sebab dia takabbur dengan Tuhan. Disebabkan oleh dia takabbur, telah dia kekal dalam keadaan kufur. Maka Islam ni ada izzah dia. Islam ni ada gah dia. Dia tak boleh nak tunjuk lemah je kita. Maka dia pergi dalam keadaan demikian. Tentera yang duduk menunggu di hadapan Rustam menghalang dia. Sebab tengok pegang senjata. Dak silahak. Dia kata letak senjata kau. Kata Rib'i. Dia kata aku mari ni bukan aku yang nak bertemu. Kalau aku mari ni aku yang nak bertemu dengan Rustam ni, dia kata, patutlah aku letak senjata. Tapi aku mari ni mu jemput aku. Mu jemput aku sebagai wakil. Sa'ad bin Abi Waqqas suruh aku mari bertemu dengan mu sebab mu minta dengan Sa'ad bin Abi Waqqas seorang wakil nak berbincang. Okey, aku mari atas jemputan engkau. Tiba-tiba mu suruh aku letak senjata. Mana boleh gitu? Tengok tegahnya Rustam. Tegahnya Rib'i. Maka last sekali Rustam kata biarkan dia. Dia pergi sapa depan Rustam. Maka Rustam kata mu bawa apa? Mu nak bincang apa? Apa yang telah diputuskan oleh pihak kamu nak bincang dengan aku? Maka perkataan yang disebut oleh Rib'i ini satu perkataan yang sangat yang sangat hebat. Yang ulama kata perkataan yang disebut oleh Rib'i ini kalau ditulis dengan tinta emas sangat-sangat sesuai. Dia kata apa? Dia kata Allah qad ibta'athana. Allah yang telah menghantar aku ni. Yang menghantar aku ni sebenarnya ialah Allah, dia kata. Tujuan Allah Ta'ala hantar aku ni mari bertemu denganmu hari ni linukhrija man syaa, untuk aku keluarkan siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendaki daripada hamba dia min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, daripada duk sembah hamba, duk sembah makhluk kepada sembah Tuhan kepada makhluk. Lepas tu panjang lagi lah perkataan yang disebut oleh Rib'i itu.
Min dikid dunya ila si'atiha, daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Daripada kezaliman agama-agama yang dicipta oleh manusia kepada keadilan Islam yang datangnya daripada Allah Taala. Itu perkataan yang disebut oleh oleh Rabi'i. Beraninya Rabi'i ni walaupun dia seorang diri. Bila dah gitu, dia kata, siapa-siapa yang nak terima apa yang aku sebut ni, maka orang ni selamat. Dan siapa-siapa yang tak terima, maka kami selama-lamanya akan memerangi golongan ni. Dan bagi kami menunggu apa yang dijanji oleh Allah Ta'ala. Dia guna perkataan mau'ud. Adapun kami, orang-orang Islam ni, menunggu-nunggu janji Allah Ta'ala. Kata Rustum, apa benda yang Allah Ta'ala janji? Apa benda yang dijanjikan kepada kamu? Al-Jannah, dia kata, syurga. Tuan-tuan tengok jiwa. Jiwa orang mikir akhirat semata. Cakap je akhirat. Sebab apa? Jiwa duk nampak akhirat. Apa-apa yang buat semua untung akhirat. Apa yang aku buat ni untung dak akhirat ni. Aku buat ni untung dak akhirat. Tengok jiwa dia hasil daripada didikan Rasulullah. Rasulullah didik manusia ni fikir jauh sampai ke akhirat tu. Bukan mikir setakat nak hidup dunia ya. Kalau mikir setakat nak hidup dunia serupa dengan haiwan tu, dia kata nak keluarkan manusia daripada kehaiwanan. Tu tujuan marinya Nabi, marinya Rasul, tujuan dia nak keluarkan manusia ni daripada kehaiwanan. Haiwan ni apa perangai dia? Haiwan ni mikir makan minum hidup senang. Makan minum nikah kahwin. Nikah lah, kita kira nikah lah tu. Ada anak tu kira nikah. Maknanya hidup dia hanya fikir makan, minum, lepas tu kahwin. Ada anak tu. Kalau kita celak mata, begitu juga. Serupa dah dengan haiwan. Tak tahu masjid buka dah, boleh mari jemaah dah, tak juga. Tak tahu ada orang mengajar dah. Biarlah mengajar tak mengajar pun, buka tak buka masjid pun. Orang pakat beratur nak mari sembahyang Jumaat. Biarlah kata. Tu yang sampai peringkat agamawan kita ada yang ada yang tolong tulis, tolong viral bagi tahu kepada umat dalam media yang kita rasa boleh tersebar dalam dunia maya ni. Dia tulis di saat masjid-masjid dan surau Jumaat yang sudah dibuka sekarang ni, andai kita sengaja melewatkan diri kita supaya kita tak berjumaat pada hari itu, perbuatan melewatkan itu adalah haram. Sebab orang dah buka dah. Masjid buka dah. Seluas-luasnya dah buka. Cuma ikut jumlah kapasiti masjid sebesar mana boleh muat sama mana. Gitu lah. Surau pun begitu juga. Tiba-tiba kita kata ada peluang lagi aku tak pergi Jumaat ni, kita pergi lewat sikit. Bila kita pergi lewat, pergi beratur, cukup dah setakat ni je. Okey, setakat ni je selamat aku. Memang aku tak nak pergi Jumaat pun. Perbuatan itu adalah haram. Ada jenis orang gitu, keluar molek-molek dah awal. Kita pergi minum air dulu. Pergi minum air tak apalah kalau musim boleh masuk bila-bila je masjid. Tapi kalau time-time begini sepatutnya ada ruang untuk kita pergi Jumaat sebab kita dah keluar awal, tiba-tiba kita cari hello tu perbuatan tu haram hukum dia. Sebab apa? Mikir dunia kita. Mikir hidup kita setakat dunia saja, serupa dengan haiwan. Jadi tasawuf ni nak keluar kita daripada perangai haiwan ni. Jadi nak ceritanya lah, Rustum ni setiap benda yang dia jawab semuanya mikir akhirat. Apa benda yang dijanji? Jannah, dia kata, syurga. Bagi orang yang mati menentang orang kafir, dia kata syurga. Bagi orang yang hidup, kemungkinan Allah Ta'ala berikan kemenangan dia tak? Yakinnya, tegasnya jawapan daripada Rabi'i ni menyebabkan Rustum, walaupun kerajaan Rom tu besar, gagah dengan cukup dengan alat lengkap senjata semua sekali, dalam keadaan begitu dia tengok keberanian yang ditunjukkan oleh Rabi'i, dia kata bagi masa padaku dulu aku bincang. Bagi masa padaku aku nak bincang dulu dengan dengan pembesar-pembesarku, bagi tempoh. Ringkas ceritanya, Rabi'i kata mau nak bagi. Dia kata bagilah seminggu ke 2 minggu lebih kurang gitu lah. Saya buat ayat gitu. Rustum kata Rabi'i kata, dia kata tidak menjadi sunnah Rasulullah
menangguhkan peperangan lebih daripada 3 malam. Tengok dia buat keputusan. Dia mari seorang ni. Dia mari seorang ni. Berani tu mari mana? Berani jiwa dia. Kalau aku mati syahid, mau apa aku? Mau nak bubuh aku dalam penjara. Aku khaluah dalam penjara. Aku duduk bersendirian dengan Tuhan aku dalam penjara. Kalau mau bunuh aku syahid. Mau apa? Semua pahala bagi aku. Tak berani. Mu bagi, kalau mu nak lebih daripada 3 hari, tidak menjadi sunnah Nabi menangguhkan peperangan dengan orang kafir lebih daripada 3 hari. Aku bagimu 3 hari, aku bagimu 3 kata, dia kata. Yang pertama dia kata, sama ada mu nak terima Islam. Kalau mu terima Islam, selamat. Atau yang kedua dia kata, mu nak berperang pun boleh juga. Atau yang ketiga, mu nak bayar jizyah. Mu nak bayar cukai kepada apa? Kepada kerajaan Islam, maka pada masa tu mu kena tunduk kepada kerajaan Islam. Aku bagi mu kata 3. Nak tunjuknya berani orang yang apa? Orang yang jiwanya hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang didik Rib'i ni? Rasulullah. Siapa yang ajar Rib'i buat keluar perkataan-perkataan ini? Rasulullah. Yang mengajar supaya apa? Supaya hidup jangan terpisah dengan syurga dan neraka. Hidup jangan terpisah dengan pahala dan dosa. Hidup jangan terpisah dengan ajaran agama. Siapa ajar ni? Rasulullah. Mati Rasulullah. Siapa makan pusaka Nabi ni? Al-ulama. Itu Nabi sebut. Al-ulama warathatul anbiya. Nabi ni, ulama ni adalah pewaris Nabi. Pewaris ni maknanya apa? Pewaris ni maknanya orang yang makan pusaka. Kalau kita dengan anak kita kan, maknanya anak kita ni adalah yang mewarisi harta pusaka kita. Berapa banyak ada rumah kita, dialah yang bagi nanti. Berapa banyak tanah kita ada, boleh pada dialah. Berapa banyak duit ada dalam bank hak kita, habis boleh dia belaka bagi adik-beradik. Rasulullah sebut para nabi dan rasul tak meninggalkan harta. Dinar dak, dirham pun dak. Apa yang mereka tinggal? Mereka tinggal adalah ilmu. So yang mewarisi pusaka aku ni, kata Nabi, para nabi dan anbiya ni ialah para ulama. Sebab tu disebut sini para ulama serta mursyid menyeru agar manusia meningkat daripada kerendahan kebendaan dan kehaiwanan kepada kedudukan insaniyah dan malakiyah. Malakiyah ni maknanya malaikat. Serta mengecapi nikmat dekat dan lazat berjinak dengan Allah Ta'ala. Ada 3. Ada 4. Ada 4. Satu, nama dia hayawaniyah. Sini disebut hayawaniyah. Yang kedua, nama dia syaitaniyah. Dua ni kerja ulama tasawuf nak keluarkan kita daripada 2 ni. Daripada belenggu kehaiwanan, daripada belenggu kesyaitanan. Nak bawa kita pergi ke mana? Nak bawa kita pergi kepada insaniyah dan malakiyah. Malak memang kita tahu. Malaikat ni memang kita kenal. Makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum. Tak pernah buat maksiat pada Allah Ta'ala. Memang dia dijadikan begitu. Dia dijadikan duduk di atas taat 24 jam. Siang dan malam duduk dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang usia dia daripada jadi sampai mati, Allah Ta'ala jadikan dia suruh duduk dalam keadaan rukuk. Suruh duduk dalam keadaan sujud situ. Tak bangun-bangun selagi mana tak diizin oleh Allah Ta'ala. Itu malak. Manusia juga asalnya dekat dengan Allah Ta'ala. Asalnya kenal Tuhan tu. Alastu bi rabbikum. Pakak jawab belaka manusia. Ruh manusia pada masa tu jawab, qalu bala syahidna. Tu asal usul kita adalah ciptaan Allah Ta'ala yang dekat dengan Allah dan yang kenal. Aku ke Tuhanmu, kata Allah, ya. Tu kenal Tuhan tu. Tiba-tiba keluar di dunia, banyak anasir-anasir luar masuk dalam diri kita, tak kenal Tuhan. Tu asal Nabi sebut tu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah mana ni? Fitrah bertuhan.
Fitrah bertuhan memang ada dalam diri kita asal lahir. Maka anasir salah satunya mari daripada abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Bukan maksud situ pergi daftar kita lahir dalam keluarga orang Muslim lah kita. Bukan maksud meyahudikan, menasranikan, memajusikan tu. Ayah kita pun pergi daftar kita agama di IC Yahudi, Majusi, Kristian. Di IC Islam lah. Apa fahaman Yahudi? Apa fahaman Nasrani, Kristian? Apa fahaman Majusi? Hijau mereka ni adalah duniawi semua. Yahudi berebut apa? Semua berebut dunia. Kenapa bergaduh antara negara dengan negara? Sebab nak dunia lah. Kuasa, nak tunjuk kuasa. Ada yang nak tunjuk kuasa, ada yang nak ada yang nak tanah negara tu. Sebab apa? Dia tahu dalam tanah tu ada emas, ada logam, ada minyak dan sebagainya. Berebut nak benda tu. Nak bumi Syria, nak bumi Palestin. Sebab apa? Masing-masing nak kepada barakah yang ada di bumi tersebut. Sebab Allah Ta'ala memang mengesahkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah Ta'ala Maha Suci, Allah Ta'ala yang menjalankan hambanya daripada Mekah ke Madinah ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulah. Sekeliling bumi Masjidil Aqsa tu adalah penuh dengan barakah. Dah Masjidil Aqsa tu sendiri, Palestin tu sendiri lagi barakah dah. Haulah tu pun barakah dah. Dalam tu lagi barakah. Tu yang pakat berebut nak. Tu yang bergaduh, yang berperang tu. Adik-beradik bergaduh. Sebab apa? Nak harta. Nak harta, nak itu, nak ini dan sebagainya lah. Semua tu adalah kerana harta duniawi. Jadi yuhawidani, yunassirani, au yumajjisani itu adalah madiyah, fahaman kebendaan yang dibubuh ataupun yang masuk dalam diri umat Islam sendiri. Maka umat Islam yang asalnya dalam keadaan kenal Rabb dia, akhirnya tak kenal Tuhan. Kenal dunia lah. Kenal dunia. Nampak orang ni orang yang boleh memulia, yang boleh merendahkan, yang boleh menghinakan. Tengok kepada besi ni menjadikan aku orang mulia, menjadikan aku orang rendah. Tengok tengok kain ni boleh memuliakan aku, kain ni boleh merendahkan aku. Tu sebut dah semalam tu. Bubuh kain ni rasa mulia, bubuh kain ni di tubuh. Bubuh kain satu lagi rasa rasa rendah diri bila pakai kain ni. Naik besi ni rasa mulia aku. Ni besi yang dimuliakan. Naik besi lain pula, besi ni orang pandang rendah. Sebab apa? Ni besi murah. Padahal sama-sama besi, sama-sama kain, sama-sama apa? Sama-sama alat je. Tapi kita duk nampak benda tu lah seolah-olah menjadikan kita mulia. Naik besi besar sikit, maka kita rasa ni tanda aku orang kaya. Orang akan kata aku harta banyak maka aku mulia. Kita dah letak kemuliaan itu duduk di harta. Kemuliaan tu duduk di besi. Kemuliaan tu duduk di kertas. Aku ada kertas yang warna apa? Warna merah semua, warna kelabu semua. Bukan warna merah, bukan warna kelabu, bukan warna hijau, bukan warna biru. Siling je ada. Jawab dia, orang tak ada, aku orang ada. Siapa kata? Tu ulama sebut dah tu. Man wajadallah wajada kulla syai'. Tu ulama tasawuf sebut. Siapa yang ada Allah, dapat Allah, dia dapat segala-galanya. Wa man faqadallah faqada kulla syai'. Siapa yang tak dapat Allah, lupa Allah Ta'ala sepanjang dia duduk atas dunia ni, tak ada apa-apa nilai pun pada dia. Tu walaupun kita ni ada segala-galanya tapi tak kenal Tuhan duduk atas dunia ni. Jawab dia, tak ada nilai apa pun kita di sisi Tuhan. Tapi kita atas dunia ni tak ada apa-apa tapi kenal Tuhan. Tak apa. Tak apa, tuan rumah kita kenal, tuan rumah suka. Kita pergi tuan rumah dia, kita pergi kepada ke rumah orang, kita kenal tuan rumah dia. Jawab dia, tuan rumah suka kita kenal dia tuan rumah. Tapi kalau kita pergi rumah orang buat macam rumah kita, orang tak panggil dah lain kali. Bunyi salam, bunyi bagi salam je. Siapa? Dia tu yang itu. Mari rumah orang macam dia tuan rumah. Tuan-tuan tengok cerita Piramli kan? Cerita apa dah? Yang kena sepak tu.
Tak ingat Doremi apa? Doremi. Yang apa? Yang mi apa? Yang cari kerja. Syarat dia tahan maki. Syarat dia tahan maki. Gi ke rumah nak minta kerja. Asal nak tolong cucu rokok. Tiba-tiba tukar. Dia ambil rokok, dia cucu. Dia pula sila panggung. Akak kaki, apa letak atas kaki satu lagi. Jadi dia macam tuan pula. Suruh tuan rumah pula. Tak lama kena sepak. Itu ibaratnya. Duk atas dunia, tak kenal pencipta, tak kenal tuan rumah. Tu bukan kerja Nabi mari ajar pada kita tu. Kerja luaran dah tu masuk dalam diri kita tu. Asal Nabi mari ajar pada kita, suruh kenal Tuhan. Begitulah kerja mursyid, kerja para ulama ni bawa kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, bersifat dengan sifat insaniah dan malakiyah. Untuk apa? Untuk kembali mengecapi nikmat dekat dengan Allah Taala kuasa kita, dan berjinak dengan Allah Taala kuasa kita, jinak dengan Allah Taala. Baik. Pada hakikatnya, sekalipun manhaj amali berbagai bentuk dan uslub sair serta suluk bermacam-macam jenis, mengikut ijtihad dan perubahan tempat serta masa, tetapi jalan hanyalah satu. Oleh kerana itulah timbulnya pelbagai turuk sufiyah, sedangkan pada zat, hakikat serta jauharnya adalah merupakan jalan yang satu. Gini. Manhaj amali, tuan-tuan tengok disebut sini manhaj amali. Dia tak kata manhaj sama'i. Tak. Tasawuf ni ajar pada kita beramal, bukan ajar pada kita mendengar. Kalau pergi mendengar 10, 20, 100, 1000 syekh pun tak sampai kita. Aku ni setakat nak pergi dengar ya. Tak payah. Sampai bila tak sampai kita? Sampai bila-bila. Gitu bahasa KL. Sampai bila-bila tak akan sampai. Sebab tasawuf ni adalah manhaj amali. Quran sebut alladzina amanu wa amilus salihat. Kerja kita bukan setakat beriman, amal. Tasawuf mari ajar pada kita amal, bukan mari ajar pada kita mugi dengar ustaz tu ngajar, lepas tu membalik simpanlah buku dia. Ada adik tak siapa ke bila kita. Kenapa aku tak siapa-siapa? Nak siapa macam mana? Mu tak beramal. Orang suruh amal, tak beramal. Orang suruh zikir ni, tak zikir. Orang suruh baca Quran, tak baca Quran. Orang suruh istiqamah dengan sembahyang jemaah, tak juga. Orang suruh sembahyang waktu, tak juga. Orang suruh puasa, tak juga. Suruh apa pun tak buat lah kau. Jangan harap. Contoh mudah, supaya kita zaman sekolah dululah. Kalau kita ni pergi sekolah, masuk kelas dengar. Balik duduk saja, gi esok pula dengar, balik, gi dengar saja. Tak ada cikgu yang boleh redha dengan kita. Carilah cikgu mana pun, tak ada cikgu yang boleh redha. Hatta cikgu yang kita bayar panggil rumah kita untuk mengajar. Aku bayar lah mu, mahal pula tu aku bayar, ikut akulah nak buat tidak homework ni. Tak boleh. Cikgu tak kata, tak nak aku mengajar dia ni. Mentang-mentang dia bayar aku, mentang-mentang dia kaya, aku bagi homework dia tak nak buat. Aku bagi kerja dia tak nak buat. Macam mana nak cerdik kita? Cikgu tak nak. Tak ada mana-mana cikgu yang suruh anak murid dia pergi dengar saja. Dengar. Lepas tu balik. Dengar pula esok. Balik. Dia akan bagi kerja. Kalau nak pandai, dia kata balik baca tajuk ni. Kalau nak pandai, balik buat ringkasan tajuk ni. Kalau nak pandai, balik buat nota tajuk ni. Kalau nak pandai, balik hafal formula ni. Kalau nak pandai, macam-macam dia bagi. Budak ni kalau balik buat, ikut betul-betul formula yang cikgu bagi, jadi. Tapi kalau dia balik tak buat, tak jadi. Supaya kita dengan doktor gitu. Gi hospital, doktor tanya sakit apa? Cek. Banyak juga penyakit tuan ni. Dia pun cerita. Tuan ni dalam usia ni dia kata kena banyak dah berpantang. Kita pergi dengar balik tak buat apa-apa, tak ada apa. Tapi kalau pergi dengar balik buat, makan ubat, berpantang gitu, tak lama. Penyakit yang ada pada kita tu
bila kita ikut aturan dengan izin Allah Ta'ala akan sembuh ataupun tak memudaratkan. Duduk dalam keadaan gitu senyap dalam diri kita. Tapi kalau kita pergi dengar balik tak buang, apa doktor ni bagi ubat banyak-banyak, buang keluar saja klinik, buang lalu, tak ada apa-apa. Supaya tasawuf ni amali, dia kata manhaj untuk kita beramal, pakat-pakat beramal. Maknanya orang tasawuf adalah orang yang paling menitik beratkan persoalan amal, orang yang paling banyak beramal, orang yang paling berfikir berkenaan dengan amalan apa yang aku nak buat. Ini orang tasawuf. Apa benda yang aku boleh buat jadi pahala, jadi jalan untuk aku mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Dalam keadaan sekarang ni, lepas ni akan datang, aku nak buat apa malam ni, aku nak buat apa pagi esok, aku nak buat apa, ni musim apa, walayalin ashrin, 10 akhir apa, 10 awal ni. 10 malam disebut dalam Quran, wal fajri walayalin ashrin. Ada ulama kata 10 malam tu adalah 10 Zulhijjah, 1 sampai 10 Zulhijjah. Ada ulama mentafsirkan 10 yang akhir Ramadan. Cuma nak sebutnya, ada ulama sebut 10 awal Zulhijjah 1 sampai 10 disebut oleh Allah Ta'ala dalam bentuk sumpah. Maknanya besar. Aku nak buat apa dalam 10 ni? 10 Zulhijjah ni nak puasa straight daripada 1 Zulhijjah sampailah 9 Zulhijjah nak puasa straight. Mikir sebelum masuk Zulhijjah, mikir dah ni tak khabar. Tahu-tahu raya dah kita ni. Arafah pun dak, tarwiyah pun dak. Lepas tu korban pun dak. Korban pun dak. Sebab apa? Sebab biar korban sunat je, padahal mampu. Ni masalah jiwa kita yang memandang remeh amal. Adapun ahli sufi tak itu. Ahli tasawuf diajar untuk menitik beratkan soal amal. Soal beramal. Baik. Maka dikata sekalipun manhaj amali berbagai bentuk dan uslub sair serta suluk bermacam-macam jenis. Bermacam-macam jenis ni dia kata mengikut ijtihad dan perubahan tempat serta masa. Dia. Gini, sebagaimana fiqh, sebagaimana fiqh ada ijtihad. Ada ijtihad kan? Fiqh kan ada ijtihad. Ijtihad semasa. Macam kes orang yang sakit, yang uzur, payah nak bangun pergi ke bilik air. Nak ambil air semayang, payah. Pakai pampers, pakai kantor air kencing. Boleh tak dia ni semayang jamak? Kalau ikut Syafi'i, jamak suri. Jamak pada gambar macam jamak. Tapi sebenarnya tidak jamak. Sebab apa? Dia semayang di akhir waktu pertama, di awal waktu kedua. Zuhur dengan asar. Zuhur semayang di hujung-hujung nak habis zuhur. Bila masuk saja habis semayang zuhur, masuk waktu asar. Semayang tu asar. Itu dipanggil jamak suri. Dok. Ulama ambil pendapat lain lagi. Kutip daripada Maliki, Hambali, Hanafi. Keluar fatwa Jakim yang terbaru. Orang bukan terbarulah. Baru bagi kita yang baru dengar. Bagi orang yang lama dah dengar, lamalah bagi dia. Cuma nak sebutnya, Jakim mengesyorkan orang yang sakit, yang tak boleh bangun dah ni, nak pergi ke tandas pun payah, boleh jamak. Qasar tak boleh. Boleh jamak. Tak kisahlah, nak jamak dalam waktu pertama boleh, nak jamak dalam waktu kedua pun boleh. Ni mari mana ni? Ijtihad ulama hari ni. Ambil mana? Qaul ulama-ulama dulu, kutip ambil. Sebab apa ni? Melihat kepada hemah yang ada pada umat hari ni. Ulama dia tengok, ulama kita hari ni tengok pada hemah, pada motivasi yang ada dalam diri umat pada hari ni. Umat hari ni kalau kita kata tak boleh, agak-agak dia semayang dak. Kalau kita kata tak boleh, kena semayang tiap-tiap waktu lah dalam masa dia. Lepas tu kena berwuduk tiap-tiap waktu nak solat lah. Jawab dia, gitu payah dia tu. Biarlah aku qada nanti sembuh. Macam kes orang yang orang yang kena baluk simen di kawasan berwuduk tu. Situ keluar banyak tu. Keluar banyak pendapat tu. Tu yang ada orang telefon seorang itu.
Tengah bawa kereta dia telefon, "Ustaz, saya nak tanya. Saya telefon ada seorang ustaz, dia kata tangan berbaluk ni dengan simik. Dia kata ambil wuduk. Ada seorang ustaz, dia kata jawab, dia kata tak payah bertayamum, dia kata. Ambil air wuduk tu, sapu di atas balutan tu." Dia kata, satu dia kata. Lepas tu saya telefon seorang lagi ustaz, dia kata, "Nu, siapa kau Terengganu tu dia telefon?" Dok, dia kata, "Tak payah berwuduk dah. Terus tayamum lalu lah," dia kata. Dua pendapat dah. Pening dah ni saya ni ustaz, dia kata ni. Nak tayamum terus tak payah wuduk ke, ataupun wuduk atas tu tak payah ganti dengan tayamum, sapu air je. Ataupun ada satu lagi dia kata, suruh ambil wuduk dulu, siapa tepat tak boleh tak boleh basuh, berhenti tayamum, lepas tu sambung balik wuduk. Mana satu? Tiga-tiga boleh. Tiga-tiga boleh. Lepas tu hak mudah lagi, fatwa yang dibuat oleh ulama-ulama kita terkini, tak payah ulang solat. Kalau Syafi'i kena ulang solat tu, tak payah ulang. Sebab apa? Tengok pada hemah ulama, tengok pada hemah umat hari ni. Umat hari ni kalau kita beritahu pada dia, ambil semayang, lepas tu siapa tepat tak boleh basuh, tayamum. Lepas tayamum sambung balik tempat yang boleh basuh dengan air. Lepas tu semayang lah. Semayang ni kena qada balik. Jawab dia, daripada aku qada, daripada aku kena qada nanti, baik aku tak payah semayang sekarang, aku qada nanti tu. Duduk dalam keadaan seminggu, 2 minggu, sebulan duduk di hospital ataupun duduk di rumah dalam keadaan balut, tak solat, tuan-tuan. Ulama ambil qaul mana yang kata boleh, kira macam pendapat Syafi'iyah mutaakhir. Sebab apa? Sebab ulama kita, mufti-mufti kita, mufti-mufti kita ni adalah orang yang bermazhab Syafi'i. Dia ambil qaul daripada mazhab lain pun, dia jadi pendapat Syafi'iyah yang ada dalam mazhab Syafi'i mutaakhir, yang terkini. Dia jadi gitu. Maknanya ni pun pendapat Syafi'i juga, tapi pendapat Syafi'iyah, bukan Syafi'i, Syafi'iyah mutaakhir. Ni nak sebut ijtihad. Kalau dalam fiqh ada ijtihad, dalam tasawuf pun ada juga. Ni kenapa manhaj amal ni berbeza-beza. Ada guru ajar pada anak murid dia, kita ni kena berzikir, zikir tak banyak tapi kena mengaji banyak. Kena mengaji banyak, mengaji kitab tu, mengaji kitab ni, habis kitab tu khatam, baca kitab lain pula, lepas tu khatam. Kalau tuan-tuan follow Syekh Fuad Kamaluddin Al-Maliki, dulu Al-Maliki lah, sekarang ni As-Sanusi. Memang baca kitab. Memang baca kitab. Daripada pagi lepas subuh baca kitab. Lepas tu duha baca kitab. Lepas tu lepas asar baca kitab. Lepas maghrib baca kitab. Lepas isyak baca kitab. Kitab pula bukan kitab yang sama-sama. Kadang-kadang kitab yang Syekh baca ni tak habis lagi, tukar kitab lain pula. Kitab tu, kitab ni, kitab tu, kitab ni. Habis kitab yang ulama-ulama tulis ni kita beli. Sebab apa? Sebab kena mengaji. Ada syekh dia didik anak murid dia gitu. Ada syekh dia didik anak murid dia melalui jalan beramal. Okey, kau balik amal yang ni 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 100,000 mau balik amal. Mengaji sikit-sikit. Mengaji ada juga tapi sikit-sikit. Tak sebanyak yang satu lagi tadi. Ada juga macam-macam jenis pendekatan yang dibawa oleh guru, oleh mursyid ni, oleh ulama ni, semuanya hasil daripada ijtihad masing-masing. Mereka ijtihad. Serupa ginilah. Syekh Nas selalu bagi contoh, turuk ni macam sekolah dia kata. Macam madrasah. Sekolah ni Syekh kata semua mempunyai matlamat yang satu je. Nak mengeluarkan produk manusia-manusia yang berjaya. Nak suruh semua budak-budak yang masuk ke sekolah ni keluar nanti habis, katakanlah habis 3 atau 5. Keluar dengan rizak yang berjaya semua. Tapi silibus lain-lain.
Silibus kerajaan lain, kerajaan negeri lain, swasta lain. Hak ni bubuh yang ni, subjek ni, yang ni tambah subjek ni, yang ni kurangkan subjek ni. Lain-lain. Tapi matlamatnya nak suruh keluar budak yang berjaya belaka. Gitu turuk sufiah ni. Baik. Nak berhenti dah. Oleh kerana itulah, mana tadi? Bermacam-macam jenis mengikut ijtihad. Sebagaimana fiqh tadi. Dan perubahan tempat serta masa. Tempat dan masa kena tengok juga. Kalau zaman dulu boleh jadi sesuai, zaman kita hari ni boleh jadi tak sesuai. Nak suruh beribu-ribu. Zaman hari ni zaman orang bekerja, susah kena tengok. Anak murid dia ni pagi keluar, petang baru balik. Nak bagi, kalau bagi 1000 sehari kat jawab dia, tak berzikir lah. 1000 istighfar, 1000 selawat, 1000 tahlil. Jawab dia tak terbuat lah. Sebab apa? Sebab dia duduk dalam keadaan bekerjaya lagi. Maka syekh yang berada di zaman kita hari ni beristihad. Berapa banyak sesuai untuk bagi pada fulan. Fulan ni orang yang bekerja dah. Ataupun dia talibul ilmi. Talibul ilmi. Penuntut ilmu lagi. Okey, penuntut ilmu. Mu istiqamah dengan banyak sikit. Tu talibul ilmi, lain pendekatan dia. Yang ni orang yang bekerja dah, ada keluarga, ada tanggungjawab, anak dengan bini dia lagi dan sebagainya. Yang ni bagi qadar ni. Tengok suasana tempat pula. Tempat sini di Malaysia boleh jadi cara lain, tempat di negara Arab boleh jadi lain. Sebab tu di Malaysia ni yang mana duk viral apa? Zikir apa? Zikir menari ke apa? Yang tu anak murid yang tak bertanggungjawab tu. Kira kalau dia tu betul-betul murid lah, ataupun dia tu saja-saja buti memang nak cari, maka dia pun viral. Di Malaysia ni payah lagi kita nak cari tempat-tempat yang buat zikir. Hadrah dipanggil. Tu hadrah tu sebenarnya. Kalau tuan-tuan pergi melawat Turki, dia ada satu persembahan lagi. Boleh tengok hadrah sufiyah ni. Tapi di tempat kita ni kenapa tak boleh buat secara terbuka? Masyarakat tak boleh terima. Walaupun bersandar pada dalil, dalam bab zikir dulu ada sandar pada dalil situ sini dan sebagainya. Tapi sebab masyarakat kita ni duk anggap awal-awal lagi, ni dipanggil zikir menari. Tak menari. Kalau menari ni supaya tuan-tuan tengok dalam TV tu. Tu baru menari. Tak, ni hanya menggerakkan tubuh je. Menggerakkan tubuh ke depan, ke belakang, gitu je. Ataupun ke kanan, ke kiri. Tu pun kalau tuan-tuan nak anggap sebagai menari, maknanya tak adil sangat-sangat penilaian tersebut. Cuma kenapa Syekh tak buat benda tu? Bila dia mari Malaysia, dia tak buat. Sebab suasana di Malaysia tak sama. Tapi kalau pergi di Syria, ulama-ulama besar duduk. Ulama-ulama besar ni. Ulama-ulama Syria besar-besar duduk dalam majlis tu. Bersama-sama dengan orang awam. Zikir dalam berada dalam hadrah sufiyah tu. Tu kita boleh tengok, ulama-ulama besar boleh terima benda ni. Takkan kita ulama pun tidak kita ular dalam semua, ya kita. Takkanlah kita nak menidakkan ni ulama besar, hadis duduk dalam kepala, Quran duduk dalam kepala, boleh terima. Kita sepatah haram hadis pun tak ingat, sepatah haram Quran pun tak ingat, itu takkan aku nak tolak. Gitulah ibarat dia. Cuma nak sebutnya ialah pendekatan Syekh buat ialah melihat kepada keadaan tempat, keadaan anak murid tu sendiri. Cuma matlamatnya adalah satu saja, nak bawa manusia ni hampir dan dekat dengan Allah Ta'ala. Oleh kerana itulah nak berhenti dah. Cuma bulan depan sekali ya tuan-tuan. Saya dah minta dengan Ustaz Mi supaya jadikan kuliah saya ni sekali ya sebulan. Saya ambil minggu kedua tuan-tuan. Minggu keempat tak ada. Supaya lebih ramai asatizah yang boleh menyumbang ilmu masuk. Gitu. Ni kita ambil dua. Rugi orang lain tak boleh masuk. Sedangkan orang lain pun banyak manfaat juga boleh kita ambil daripada dia. Jadi kita bagi ruang. Biar sekali cukup lah. Dia bertemu jarang-jarang lagi bagus ni. Daripada temu tiap-tiap masa kadang-kadang boring juga. Oleh kerana itulah timbulnya pelbagai turuk. Turuk ni jamak, mufrad dia tariqah. Maka keluarlah istilah tarikat kita panggil. Tarikat tu, tarikat ni, Ahmadiyah, Naqsyabandiyah, Syadiliyah, Hasafiyah dan sebagainya lah. Yang kita dengar dalam masyarakat kita, aku tarikat. Dia bukan nak suruh declare kita ni tarikat, tidak.
Tak payah declare pun tak apa. Tak payah istihad lah kita tarikat apa. Yang penting beramal. Ni cara dia, ni cara dia. Ni sekolah dia suruh buat gini, sekolah ni suruh buat gini. Yang penting sekolah. Mu nak sekolah mana? Swasta kau, kerajaan kau, negeri kau, tak kira lagi lah. Yang penting mu belajar. Yang penting belajar. Yang penting kita beramal dalam tu. Turuk sufiah, sedangkan pada zat, hakikat serta jauharnya adalah merupakan jalan yang satu. Jalan yang satu tu bawa manusia ni mengenal Allah Ta'ala. Itu tujuan sebenar tariqah sufiah ni, yang disebut secara amali dalam kitab ni. Berhenti situ dulu. Menurut pengertian ini, Ibnu Qayyim berkata manusia ada dua golongan, golongan mulia dan golongan hina. Ini akan datang. Wallahu a'lam, ilmuhul atam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.